bagi pelajar tahun 4 sehingga tahun 6 yang berada di sekolah rendah. Okey, so hari ini bersama saya Teacher Rafizah daripada Lahazul Education. Okey, so bagi peserta ataupun penonton yang sedang menonton di Instagram, Facebook dan juga YouTube, boleh share link ini untuk mengajak lagi ramai kawan anda untuk menonton live pada malam ini. Okey, so hari ini Teacher Rafizah nak kongsikan tentang kertas satu bahasa Inggeris bagi para pelajar tahun 4 sehingga tahun 6 tahun 2021. So apa yang ada dekat kertas satu? Okey, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, kita tunggu dulu penonton-penonton untuk masuk ke live ini dan menonton live ini. Okey, boleh copy link ini dan sharekan di media sosial yang anda ada seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Kita ramaikan lagi penonton untuk menonton siaran langsung ini. Kita kena share ilmu ini untuk bagi manfaat kepada orang ramai. Okey, so hai. Okey, ada yang komen hai dekat Facebook. Hai, hari ini Teacher Rafizah nak kongsikan tentang bahasa Inggeris tahun 4 sehingga tahun 6 bagi kertas 1. Okey, ingat lagi tak kertas 1 dia cerita tentang apa? Bahasa Inggeris kertas 1 dia berkisar tentang pemahaman, ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil reading paper. Reading paper. Okey, jom kita tengok ada berapa soalan dekat kertas 1. Okey, yang pertama ialah kita tengok dulu kat sini soalan 1 sehingga soalan 20. Okey, ada berapa sebenarnya soalan? Okey, soalan kertas 1 bahasa Inggeris bagi pelajar sekolah rendah ada 25 soalan sahaja. Ada 25 soalan sahaja. Yang pertama kita tengok bahagian yang pertama, iaitu soalan 1 sehingga soalan 20. Apa yang ada? Okey, soalan 1 sehingga 20 ni biasanya dia tanya ataupun berkisarkan tentang grammar dan juga vocabulary. Apa grammar tu? Grammar dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai tata bahasa. Contoh, apa maksud tata bahasa? Tata bahasa ialah macam mana kita nak tulis sesuatu ayat. Contohnya, I eat vegetable. Okey, contoh dalam grammar dia kata I eat vegetable. Adakah ayat ini betul? Ayat ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Sebabnya ada eat, ada s dekat situ. Kalau penonton ataupun pelajar tahun 4 sehingga tahun 5 yang sedang menonton ni nak tahu kenapa eat ni salah, jom kita kongsikan dalam slide grammar di Camp Magnet A nanti. Bila Camp Magnet A pula? 27 Mac sehingga 2 April. Dekat sana nanti bahasa Inggeris ataupun unit bahasa Inggeris dekat Lahazul Education akan kupaskan satu persatu tentang tajuk grammar yang ada di sekolah rendah. Okey, itu untuk grammar. Apa pula vocabulary? Apa maksud vocabulary? Vocabulary ialah kosa kata. Okey, vocabulary ialah kosa kata. Perlu ke nak tahu vocabulary dalam bahasa Inggeris? Perlu, sangat perlu. Kenapa? Dua-dua items ni, dua-dua grammar dengan vocabulary ni ialah asas penulisan kepada bahasa Inggeris. Jika kita tak dapat kuasai dua-dua benda ni, dua-dua grammar dan juga vocabulary, macam mana kita nak tulis karangan? Jadi dua-dua penting, dua-dua perkara ini merupakan elemen yang sangat penting dalam penulisan bahasa Inggeris. Okey, kita tengok contoh vocabulary. Contoh vocabulary yang ada, kita fikir ya, apa Miss Rafizah nak bagi satu tema dan penonton kena komen. Tema dia ialah building, iaitu bangunan. Bangunan, apa yang ada dekat bangunan? Contoh bangunan macam sekolah, rumah, banglo,
penonton yang sedang menonton ini tahu tentang perkataan itu, boleh jawab di ruangan komen. Apakah maksud ataupun apakah perkataan dalam bahasa Inggeris yang mana ciri-ciri dia ialah tempat tu kita gunakan untuk menyembelih haiwan, ataupun tempat tu lah kita nak sembelih haiwan. Okey, apa dia? Apakah perkataan tersebut di dalam bahasa Inggeris? Apakah building itu, apakah bangunan tersebut di dalam perkataan bahasa Inggeris? Okey, kita tunggu jawapan daripada penonton. Okey, jawapannya Miss Rafiza akan bagikan pada last live nanti. Boleh? Okey, kita dah siap untuk soalan 1 sehingga soalan 20. Soalan 1, sekali lagi. Soalan 1 hingga soalan 20 ada berkisar tentang 2 elemen penting dalam asas penulisan bahasa Inggeris, yang mana satu ialah grammar, satu lagi ialah vocabulary. Grammar ialah tata bahasa, manakala vocabulary ialah kosakata. Faham dan jelas? Faham dan jelas penonton dekat YouTube, Facebook dan Instagram? Kalau faham, kalau jelas apa yang telah diterangkan, kita nak move kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah soalan nombor 21. Yang ni kita nak tahu soalan 21 ni dia berkisar tentang apa? Dia nak cerita tentang apa? Kalau soalan 1 hingga 20 tentang grammar dengan vocab, macam mana pula soalan 21? Kita bagi masa dulu, Miss Rafiza bagi masa seminit untuk adik-adik kita di tahun 4 sehingga tahun 6 untuk menjawab di ruangan komen. Soalan 21 berkisar ataupun menceritakan tentang apa? Seminit sahaja ya. Okey. Tapi Rafiza dah tulis. Okey dah. Tapi walaupun Miss Rafiza dah tulis, apa maksud dia? Jom kita tengok. Soalan 21 dia berkisarkan ataupun dia mengketengahkan soalan social expression. Apa maksud social expression tu? Macam terbelit lidah nak sebut. Okey, soalan 21 ialah social expression. Apa maksud dia? Social expression ni dia berkaitan dengan pertuturan dan juga pendengaran kita setiap hari. Maksudnya daily communication kita lah. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang ramai, macam mana kita nak berkomunikasi dengan ayah kita, nak berkomunikasi dengan kawan. Dekat soalan 21 ni dia cerita tentang tu. Okey, soalan 21. Soalan 21 ni walaupun kita nampak soalan 21 macam ada satu soalan je. Soalan 21 ni dia pecah kepada 3 soalan. Iaitu A, B dan C. Social expression dia cerita tentang daily communication kita, macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang ramai, dengan kawan-kawan kita, dengan keluarga kita ataupun orang yang lebih dewasa dari kita. Okey, dekat social expression dia cakap pasal tu. Okey, contoh, misalnya bagi contoh. Katakan kita nak beli barang. Lepas tu dekat gambar tu, dekat soalan 21, dia dah bagi satu gambar, ada dialog dia bagi thank you. Dia bagi thank you sahaja. Dekat bahagian atas diberikan kosong. Dia bagi blank space. Jadi, saya bisa tunjuk dia punya contoh soalan dia. Padam dulu yang ni. Okey, contoh soalan ialah katakan dekat sini ada ruangan kosong. Dan dekat sini ada dialog. Dia bagi dialog apa? Dia cuma bagi thank you sir. Dia tulis kat sini thank you sir. Okey. Situasi dia apa? Situasi dia tadi kita membeli barang di sebuah kedai. Kisalah kedai apa? Kedai makanan ke?
kedai menjual alat tulis ke, tapi dia bagi thank you sir. Agak-agak lah apa kita nak isi dekat sini ya. Okey, gambar dia, orang ni dah terima barang tu. Dia bagi thank you sir. Ini dia nak cakap apa? Miss Rafizah bagi 1 minit untuk adik-adik semua berikan jawapan di ruangan komen. Kita nak letak ayat apa dekat bahagian kosong? Boleh? Sekali lagi Miss Rafizah ulang. Dekat bahagian dekat soalan ni, dia berceritakan tentang situasi seorang budak lelaki sedang membeli barang di sebuah kedai, dan gambar dia yang ada thank you sir ni, lelaki ni, this boy dah dapat dia punya barang. So apa yang pekedai tu, orang yang kerja dekat kedai tu cakap? Boleh? Syafizah bagi 1 minit untuk kamu semua, untuk adik-adik semua berikan jawapan di ruangan komen. Yang sedang menonton Facebook, Instagram, YouTube pun boleh komen juga. Boleh? Okey. Apa yang agak jawapannya? Seminit sahaja ya. Okey. Ada komen. Ada komen dekat YouTube, dia kata apa tu? Sekejap ya, kita baca. Dia cakap kat sini, here your item. Nice. Here your item. Yes. Good. Here your item boleh diterima, acceptable. Here your item. Nah, ini barang awal. Lepas tu yang boy ni cakap apa? Terima kasih. Thank you sir. Okey. Dekat soalan 21 ni, itulah yang diceritakan. Ada social expression. Okey, tapi perlu ingat, dekat social expression ni tak semestinya situasi yang macam ni sahaja. Ada pelbagai situasi. Kalau nak tahu apa-apa jenis situasi yang ada, kena join Kemiana A lah. Dekat situ nanti, Uni Bahasa Inggeris Lahazan Education akan kupas satu persatu tentang social expression. Contoh, kalau situasi macam ni, nak kena jawab apa, nak kena cakap apa. Boleh? Okey, kalau boleh kita nak move ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah soalan nombor 22 sehingga nombor 25. 22 sehingga 25 ni, walaupun kita nampak dia ala kacang je, ada 3 soalan je kot. Okey, walaupun 3 soalan je kot, setiap satu soalan ni dia ada anak-anak dia. Contoh, soalan 22. Soalan 22 dia akan bagi satu petikan, a passage, satu petikan sama ada dia non-linear ataupun linear. Kita kena baca. Okey, nak baca tu dia ada teknik dia. Kalau nak tahu teknik apa, boleh join Kemiana A. Nanti kami akan kongsikan satu persatu tentang teknik untuk reading comprehension. Boleh? Okey, kita dekat sini. Soalan 22 ni dia akan bagi satu passage. Dia tulis passage, dia tulis petikan dekat situ. Dan soalannya pula, dia ada anak dia. Satu soalan, contoh satu soalan nombor 22, ada 5 soalan yang perlu dijawab. Ada A, B, C, D dan E. Okey. Ada soalan A, B, C dan E. Dekat sinilah ada kebat. Kebat tu apa? Kebat tu ialah kemahiran berfikir aras tinggi, atau dalam bahasa Inggeris dia kita panggil HOTS, Higher Order Thinking Skill. Boleh? Kalau biasanya HOTS dekat mana? Okey, ingat ya adik-adik semua, HOTS akan berada di soalan D ataupun soalan E. Boleh? Apa? Tapi cikgu, teacher, saya tak boleh nak jawab. Tak tahu nak jawab. Jangan risau. Kami dekat Lahazan Education, kami akan facilitate satu persatu. Kami akan tunjukkan cara satu persatu macam mana cara nak jawab soalan-soalan tersebut. Boleh? Okey, nice. Cikgu
kamu semua disuruh adik-adik semua nyatakan sama ada pernyataan tu true or false. Sama ada dia betul ataupun dia salah. Boleh? Dia ada banyak. Dia ada banyak contoh. Boleh faham? Okey, contoh contoh soalan yang pertama, jenis soalan dia. Yang pertama dia bagi yang macam ni. Kita just jawab, je right, pilih sahaja. Manakala ada satu jenis soalan lagi, dia tanya tentang false, true. Dia suruh nyatakan, dia suruh adik-adik semua bagi tahu sama ada pernyataan yang diberikan itu sama ada dia false ataupun true, benar ataupun palsu pernyataan itu. Itu jenis soalan yang kedua. Jenis soalan yang ketiga pula, jenis soalan yang ketiga, dia akan minta kamu semua, adik-adik semua, bagi contoh progress. Progress macam mana tu? Sebagai contoh, soalan yang berkisar tentang resepi makanan. Contohnya, dia dah bagi passage dekat sini, dekat soalan. Lepas tu dia suruh nyatakan proses pertama apa dia, proses kedua apa dia. Boleh? Itu kita panggil, soalan itu ialah naming, bukan naming, numbering. Numbering the process. Numbering the process. Sebagai contoh, katakan soalan dia, petikan dia berkaitan dengan resepi cara masak pisang goreng. Yang pertama apa dia? Kita kena kupas dulu pisang. Yang kedua kena celup dalam tepung. Contohnya macam itulah. So kita kena letaklah. Nombor 1, apa dia proses dia? Nombor 2, apa dia? Cikgu, saya ada soalan. Soalan macam mana? Adakah kami perlu salin daripada petikan tu ayat dia? Tidak. Dia dah bagi soalan dia dah bagi ayat dia. Cuma kamu perlu letakkan nombor sahaja. Contoh, yang pertama kena kopek pisang dulu, kena kupas kulit pisang itu. Lepas tu dia bagi kurungan nombor berapa resepi tersebut. Boleh faham? Okey, penonton dekat YouTube, Instagram, Facebook boleh faham apa yang telah dijelaskan? Okey, ada soalan ke? Okey, kalau ada soalan, kalau penonton semua ada soalan, boleh ajukan di ruangan komen. Nanti Teacher Hafizah baca dan jawab. Boleh? Okey. So, basically inilah yang akan ditanya dalam soalan kertas 1 bahasa Inggeris tahun 4 sehingga tahun 6. Ada 25 soalan. Soalan 1 hingga 20 berkaitan dengan grammar dan vocab. Soalan 21 berkaitan dengan social expression. Dan soalan yang ke-22 sehingga 25 ialah reading comprehension. Cukup lengkap. Kita tahu tata bahasa, kita tahu vocabulary, kita tahu macam mana nak bercakap dengan orang, skill nak bercakap, teknik nak menyampaikan macam mana, dan juga kita tahu reading comprehension, yang mana cara kita nak jawab dia tu macam mana. Teknik dia ada pelbagai teknik. Kami dekat Lahzan Education memang akan come out dengan formula sendiri untuk memudahkan pelajar-pelajar menjawab soalan. Okey? Kalau nak tahu soalan grammar macam mana, nak tahu formula mudah bagi grammar macam mana, boleh join kami di Camp Magna A yang akan berlangsung pada 27 Mac sehingga 2 April secara online. Okey? Setakat ni inilah kertas 1 bagi bahasa Inggeris untuk sekolah rendah. Boleh? Okey. Ingat lagi tak? Awal-awal live tadi yang Miss Hafizah ada kongsikan satu teka-teki. Teka-teki tadi teka-teki tadi apa ya? Teka-teki tadi ialah
satu bangunan, satu tempat yang kita gunakan khas untuk menyembelih haiwan. Apakah nama bangunan itu? Siapa dah ada jawapan? Okey, siapa dah ada jawapan boleh bagi jawapan dekat ruangan komen. Sekarang kita tengok. Sebelum Miss Rafiza bagikan jawapan ni sendiri, kita minta penonton yang sedang menonton di Facebook, YouTube, Instagram, kita tengok ada tak yang bagi jawapan betul. Boleh? Okey. Kita tunggu. Ada seminit lagi. Okey, Miss Rafiza ulang sekali lagi ya. Soalannya ialah, ini ialah sebuah bangunan. Saya ialah sebuah bangunan yang mana saya digunakan khas untuk menyembelih haiwan. Apakah saya? Apakah tempat saya? Apakah nama bangunan saya? Nama bangunan tu contohnya macam sekolah. Sekolah kita guna untuk sembelih haiwan ke? Tidak. Apa ya? Kita tengok dekat ruangan komen, dekat Facebook, YouTube dan Instagram. Okey, jom kita tengok jawapannya ialah. Okey, jawapannya. Kita tuliskan mana jawapannya. Okey. Jawapannya ialah, dia bermula dengan huruf A. Sebuah bangunan yang kita gunakan khas untuk menyembelih haiwan. Apakah nama bangunan tersebut? Dia bermula dengan huruf A dan berakhir dengan huruf I. I ke? Huruf R. Dia berakhir dengan huruf R. A, akhir dia ialah R. Apa dia? Dekat tengah-tengah dia tu ada huruf T. Okey? Bagi sesiapa yang ingin tahu, penonton yang ingin tahu apakah perkataan ini, ingat untuk join Camp Magnet A yang akan bermula pada 27 Mac sehingga 2 April secara online di Lahazan Education. Kami akan buka penyertaan ini untuk seluruh rakyat di Malaysia yang mana yang bersekolah lah bermula tahun 4 sehingga tingkatan 5. Boleh? Okey, dekat sana nanti Miss Rafiza sendiri yang akan reveal, yang akan dedahkan apakah perkataan tersebut. Boleh? Sampai di sini sahaja untuk live kita pada malam ini untuk sekolah rendah tahun 4 sehingga tahun 6 bagi subjek bahasa Inggeris kertas 1. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.